Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ta chào Wang Sang Hao. Waalaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, saudara Yunes, insya-Allah boleh menang untuk wakil ahli parlimen Segamat lepas ini. Kita juga ada calon kita di parlimen Sekijang, Dr. Zaleha. Insya-Allah juga kita pertahankan pimpinan-pimpinan daripada DAP, daripada PKR, daripada Amanah, sahabat-sahabat yang hadir, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Itu kenapa ada bendera BN kat situ tu? Kan apa? Korang curi bendera BN ke apa? Saya datang daripada Gemencih tadi kan, masuk Gemencih. Saya tak tengok satu bendera BN pun kecuali yang markas dekat Batu Enam. BN dah tutup kedai ke sini? Ya kan. Jadi terima kasih yang hadir. Saya tahu hujan semua. Saya akan berada di Johor malam ini di Segamat. Kemudian lepas ini terus ke JB. Sebab esok daripada pagi di JB, kemudian di Tebrau, kemudian di Pasir Gudang, kemudian di Sembrong, kemudian di Batu Pahat, kemudian di Pagoh, kemudian di Ledang dan akhir sekali di Melaka. Kan? Jadi Johor adalah negeri yang paling penting untuk kita sampai ke Putrajaya. Kalau kita tak menang cukup kerusi di Johor, kita tak sampai ke Putrajaya. Berita yang baik setakat ini, saya nampak kita akan menang besar di selatan Johor. Kita ada 2-3 tempat yang menyumbang kerusi parlimen yang banyak di Johor. Satu ialah kawasan selatan, kawasan bandar. JB, Kulai, Pulai, Iskandar Puteri, Pasir Gudang, kemudian bahagian tengah. Tapi satu lagi bahagian yang besar, yang penting ialah utara Johor. Sekijang, Segamat, Ledang, Labis, Bakri. Kalau kita menang semua kerusi-kerusi ini, termasuklah yang di tengah, iaitu di Batu Pahat, di Simpang Renggam, insya-Allah kita akan sampai ke Putrajaya, saudara-saudari. Sebab itu esok, saya ada di Kuala Lumpur pula dah, di Johor. Dia switch, sebab semalam saya di Kuantan, siang di Kuala Lumpur, malam di Johor. Jadi otak dia kadang-kadang tak boleh switch dah. Esok saya di Johor dan esok juga Datuk Seri Anwar Ibrahim juga akan berada di Johor untuk kita bantu menang seberapa banyak kerusi di Johor. Saya mula di selatan naik ke utara, Datuk Seri Anwar akan mula di utara turun ke selatan. Kalau kita ingat dulu, sebelum masuk PRU 14 dahulu, saya pernah sebut bahawa kita akan menang banyak kerusi di Johor. Masa itu, kalau ada orang ingat, masa itu Khalid Nordin Menteri Besar. Daripada Menteri Besar, dia berpindah ke kerusi Pasir Gudang. Saya ingat lagi seminggu, masa saya sebut bahawa kita akan banyak menang kerusi di Johor, masa itu Khalid Nordin kata ini semua tipu, Rafizi reka cerita saja. Kali ini, siang tadi Hishamuddin Hussein ada wartawan pergi tanya dia dekat Sembrong.
Oh, esok saya sampai Sembrong juga kot. Sembrong pun saya singgah esok. Siang tadi, wartawan pergi tanya Hishamuddin. Wartawan kata, kalau ikut bacaan daripada PKR dan PH, PKR dan PH boleh dapat paling kurang 80 kursi dan kita dalam keadaan yang baik untuk menang sampai 100 kursi. Hishamuddin jawab apa? Hishamuddin macam tak nak komen sangat dah. Dulu dalam pilihan raya umum yang lepas, kalau kita kata kita akan banyak menang kursi, UMNO dan Barisan Nasional, dia cepat-cepat cakap, ini semua bohong lah, tipu lah, tak betul lah. Sekarang, UMNO tak berani kata kita bohong dah. UMNO tidak ada komen dah. UMNO tak cakap apa-apa sebab kalau orang luar datang ke Segamat pun malam ini kita boleh tengok yang nampak hidup bersemangat, ada sokongan baik ialah Pakatan Harapan. Barisan Nasional, saya tanya Dr. Zalia, mana BN ni? Bendera dekat sini orang tak ada. BN sekarang pun saudara-saudari, mereka pun tahu bahawa mereka tidak boleh menang besar. Sekarang ini mereka tahu mereka berada di belakang Pakatan Harapan pun. Sebab itu kalau tengok, hanya PH sahaja yang pimpinan pusat kita kempen seluruh Malaysia. Saya kempen dekat Pahang lah, saya kempen dekat Perak lah, dekat Melaka lah. Pernah tak tengok Zahid Hamidi datang kempen dekat Segamat? Ada tengok timbalan Presiden UMNO, Datuk Mak Hassan, berkempen dekat Sekijang. Sampai hari ini kita tengok semua pimpinan-pimpinan kanan Barisan Nasional semua berkempen dalam kawasan masing-masing, tak keluar. Sebab kawasan dia pun dia tak yakin, apatah lagi dia berani nak tinggal kawasan dia, pergi kempen tempat lain. Kalau Zahid datang ke Segamat, orang Segamat pun tak suka dia. Zahid datang kempen Segamat, hilang undi dekat Segamat, dia tinggal Bagan Datuk, dia kalah dekat Bagan Datuk. Sebab itu saudara-saudari, saya nak jawab yang Hishamuddin tanya hari ni. Hishamuddin, wartawan tanya dia ni macam mana? Rafizi kata PH boleh menang dalam 80 kursi ke atas. Anwar kata PH boleh menang 100 kursi. Jadi Hishamuddin kata, oh dia orang ni bergaduh lah, ni 80 kursi ke 100 kursi ni. Saya orang yang merancang persediaan pilihan raya PKR. You jadi orang yang plan semua, takkanlah you nak kata dekat bos you, semua okey bos, semua menang. Itu dalam BN je. Dalam PKR tak macam itu. Kita tengok, kita rasa kita dah berada 80 kursi lebih. Tapi kita kena push lagi supaya rakyat tak nampak kita bongkak. Supaya kawan-kawan kita daripada PKR, Amanah, DAP yang bertanding dengan muda, semua terus buat kerja dengan lebih rajin. Tapi kita juga tahu, kalau ini hari ketiga kita berkempen, keadaan dah baik macam ini, kalau berterusan tiap-tiap malam, tiap-tiap hari macam ini, 2 minggu lagi, saya rasa kita boleh menang lebih daripada 100 kursi. Cuma kita, yalah dalam UMNO, dalam MCA, dalam MMIC, mesti bodek tokeh punya. Kalau sebab itu dulu, Najib kena tipu. Sekarang Najib duduk kat hotel dekat Kajang. Sebab dia sudah kena tipu dengan kawan-kawan kaki bodek keliling lah. Tanya sama MCA. Tanya MCA, Najib tanya Wika Siong, masa tu Liu Tiang Lai. Tanya Liu Tiang Lai,
Orang Cina ada sokong kita ke? Semua sokong bos, semua sokong. Mesti menang tutet punya. Tanya Presiden MIC dulu berkempen dekat Segamat. Tanya dia, orang India ada sokong ke? Orang India banyak sayang sama Rosmah, Datuk Seri. Najib percaya. Sebab itu bila masuk pilihan raya semua kena tipu. Najib sekarang sudah masuk hotel. Lepas ini Rosmah tunggu satu lagi bilik dekat hotel. Lepas pilihan raya lagi ramai menteri-menteri UMNO pun check in masuk hotel dekat Kajang. Sebab itu saya nak jawab kepada Hishamuddin. Dia tak ada isu dah nak lawan kita dalam pilihan raya kali ini. UMNO Barisan Nasional sudah tidak ada jalan macam mana nak kempen lawan PH ni. PH cakap pasal gaji. PH cakap pasal kos sara hidup. PH lawan rasuah. Kita pastikan yang bertanding semua isytihar harta. Semua orang boleh tengok. Semua miskin-miskin macam dia. Jadi bila dia dah tak boleh jawab. Kemudian dalam MCA, dalam MIC, dalam UMNO terutamanya dia gaduh sama dia. Ada orang yang Zahid tak suka, semua kena pancung. Kerusi yang patut pergi MCA, dibagi dekat UMNO. Kalau saya dekat Ampang, dekat Pandan, dekat Bandar Tun Razak, itu kan semua Kuala Lumpur. Kalau di Kuala Lumpur, dekat Selangor, sebahagian besar daripada orang bukan Melayu, Cina ke India ke, dah tak sokong MCA ataupun BN. Kalau yang masih ada sokong sedikit pun BN dekat kawasan bandar, hanyalah orang-orang Melayu. Jadi kalau BN nak bertanding dekat Ampang, dekat Pandan, dekat Bandar Tun Razak, UMNO kata, kasih dengan kami bertanding lah. Sebab MCA bertanding, orang nak pasang bendera pun tak ada. Tapi UMNO, sebab dia campur tolak semua, kerusi-kerusi yang macam itu, semua dia bagi dekat MCA, bagi kalah. Jadi kalau dekat Pandan, dekat Ampang, dekat Bandar Tun Razak, kerusi-kerusi yang MCA bertanding, UMNO semua boikot. Orang UMNO tak tolong pun persediaan pilihan raya BN dekat Kuala Lumpur. Sebab itu, dalam UMNO dia gaduh. Dalam BN dia gaduh. MCA gaduh dengan MIC, gaduh dengan UMNO. Bila MIC dapat kerusi batu, MCA tutup kedai. Sana tutup kedai, sini tutup kedai. Sebab itu saya yakin lama-lama 2 minggu lagi BN semua tutup kedai. Jadi bila dia dah tak ada isu untuk lawan dengan kita dalam pilihan raya, dia cari benda-benda kecil. Contohnya dia kata Rafizi gaduh dengan Anwar. Dia cari isu baru, dia kata Anwar sekarang sudah baik sama Zahid. Kalau kasih undi sama Pakatan, nanti Zahid jadi Prime Minister. Bodoh ke apa ni Zahid? Tak masuk akal. Undi Anwar, Zahid jadi Prime Minister. Ini tak masuk akal. Kalau dulu, saya fahamlah. Undi Najib, Rosmah jadi Prime Minister, betul. Sekarang ini tak masuk akal. Tapi dia buat isu pasal Anwar dengan Zahid, Rafizi dengan Anwar. Sebab dia dah tak ada modal untuk berkempen dalam pilihan raya kali ini. Jadi saya nak cakap kepada kepada Hisham. You jangan bimbang lah, 80 ke, 100 ke. Itu biasalah. Antara 80 ke 100 kerusi. Saya rasa kita ada peluang untuk menang sekarang antara 80 kerusi ke 100 kerusi. You tak payah bimbang lah 80 ke 90 ke 100 ke. Sebab kalau kita menang 80 kerusi pun, PH punya kerusi
Lebih banyak daripada kerusi BN. Dan kita yang akan bentuk kerajaan, bukan BN. Lagi banyak, kalau kita dapat 90, lagi kuat kerajaan, lagi stabil kerajaan. Kalau kita dapat 100, lagi bagus. Sebab apabila kita sudah mula menang di lebih daripada 80 kerusi parlimen, maka PH akan menjadi blok kerusi-kerusi yang paling besar dalam parlimen. Kita paling banyak. Bila kita paling banyak, maka kita akan dijemput dahulu untuk membentuk kerajaan. Kita boleh bincang dengan Sarawak, kita bincang dengan Sarawak je lah. Kita takkan bincang dengan UMNO, kita takkan bincang dengan PAS, kita takkan bincang dengan Bersatu, kita akan bincang dengan Sarawak untuk membentuk kerajaan baru dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sepatutnya lah kalau saya jadi Hisham, daripada saya bising pasal PH nak menang 80 ke 100 kursi, dia duk kata ini nombor tak betul ni, 80 ke 100 ke. Kalau saya jadi Hisham, sebab yang Menteri Pertahanan tu nama dia Hishamuddin Hussein. Saya lagi bimbang pasal berapa banyak kapal nak siap. 1 biji ke? 2 biji ke? 3 biji ke? 5 biji ke? You jawab yang itu dululah. Sebab kita menang 80 ke 100 ke tak ada kena-mengena dengan makan duit rakyat. Kapal sekarang 1 biji pun tak siap. You janji nak bagi 6 biji, 1 biji tak siap, sekejap kata 2, sekejap kata 3, sekejap kata 2026, sekejap kata 2027. Kalau kapal tu tak siap, nanti kita tanam dia dalam kapal itu kalau ada perang. Sebab kapal itu pakai duit rakyat. 9 bilion dah habis. Sepatutnya daripada dia bising-bising pasal berapa kerusi PH nak menang, dia patut bimbang pasal kapal perang yang tak siap-siap. Dulu Zahid, sekarang Hisham, UMNO sama UMNO tukar macam mana pun, duit sudah habis, kapal sampai sekarang tak siap. Itu satu. Kemudian apa lagi yang bising? Yang bising-bising hari ni. Dia sama juga. Orang Johor juga. You tahu itu ada menteri seorang dulu daripada Mersing, nama dia Latif Ahmad. Saya boleh mengaku itu antara pencapaian terbaik saya kembali ke politik selepas 6 bulan. Sebab saya boleh paksa dia bersara daripada politik. Lepas ni tak ada Latif Ahmad dah, dia tak bertanding dah. Saya dulu sebut macam mana syarikat dia ini ada masalah kerana company-company yang ada kaitan dengan dia telah pun dinamakan dalam laporan. Laporan kata company-company yang berkaitan dengan dia ambil 200 juta, kapal tak siap-siap sampai sekarang. Masa itu dia timbalan Menteri Pertahanan. Sekarang dia dah tak bertanding. Jadi dia banyak masa. Jadi minggu lepas saya dah umumkan pengisytiharan harta saya, saham saya berapa. Jadi hari ini dia buat bising. Dia kata Rafizi kena cakap sama rakyat macam mana you banyak duit. Aku punya duit kesuka aku lah. Saya tak ambil duit rakyat. Saya buka company, kerja betul-betul. Kemudian saya bincang dengan investor, pelabur orang luar negara. Dia datang, dia nak melabur. Ikut suka dia lah. Bukan ada kena-mengena dengan duit rakyat pun. Dia bising pasal kalau orang biasa yang tak ada ambil duit negara, tak makan duit, tak sakau, dia bising suruh kita jawab kepada rakyat macam mana you kaya. Yang kau kaya, yang melibatkan duit rakyat, yang laporan audit dah beritahu, syarikat yang dinamakan ada kaitan dengan isteri dia, ambil duit 200 juta, buat syarikat palsu untuk tipu kerajaan. Yang itu dia tak jawab, sampai sekarang dia tak jawab. Saya suruh dia saman
Pakcik tahu dia jawab apa? Dia nak tunggu 6 tahun lagi nak saman. Mati dia dululah daripada saya sebelum saman. 6 tahun dia nak tunggu saman. Sebab itu saya kata, kalau tengok kepada kempen pilihan raya kali ini, saya telah mengendalikan 4 kempen nasional. Pilihan Raya Negeri Sarawak 2011, Pilihan Raya Umum 2013, Pilihan Raya Umum 2018 dan sekarang Pilihan Raya Umum 2022, saya tidak pernah tengok UMNO Barisan Nasional begitu kucak-kacir macam sekarang. Kalau dulu kita masuk pilihan raya, selalunya UMNO Barisan Nasional nampak gagah. Dia akan serang kita. Dia nampak lebih berani. Sekarang bila kita masuk ke kawasan-kawasan, sampai ke kawasan pedalaman macam Segamat pun, yang sepatutnya UMNO Barisan Nasional kuat, bendera UMNO Barisan Nasional lagi banyak ada dekat ceramah yang Pakatan buat daripada dekat kampung-kampung dia orang. Dia ada bendera barisan juga, tu kau buat apa bendera barisan kat situ? Ada sebab kenapa berlaku begini. Sebab UMNO Barisan Nasional pun tahu bahawa rakyat sudah cerdik sekarang. Dulu dia kata Pakatan Harapan 22 bulan tak boleh mentadbir. Dia kata masalah lah. Dia kata kita tak buat kerja lah. Jadi dia ulang berkali-kali 22 bulan. Macam 22 bulan itu paling teruk sekali dalam dunia. Dia tak sedar selepas dia ambil alih kerajaan dengan pertolongan orang-orang macam Edmund Santara dulu. Edmund pergi mana sekarang Edmund? Balik New Zealand sudah, New Zealand. Ada cerita pasal Edmund Santara tau. Ada cerita. Masa mula-mula dulu dia masuk politik, dia buat baik dengan saya. Masa tu dia sibuk sangatlah minta tolong saya jual tanah-tanah dia yang ada dekat New Zealand. Dia ada tanah banyak dekat New Zealand. Dia nak buat development tapi kurang menjadi. Masa tu dia jumpa saya. Masa itu pun masa tu saya muda. Saya ingat orang ni tak reti bohong. Kan? Kita tak pandai bohong, jadi kita ingat orang lain pun tak pandai bohong lah. Jadi saya ingat dia betul-betul lah nak tolong rakyat. Dia kata dia orang kaya, dah banyak duit. Jadi sebab sekarang dia dah banyak duit, dia nak tolong orang kampung miskin dekat Segamat, dia kata. Walaupun masa tu pun saya dah pelik dah. Kalau kau banyak duit, yang kau nak jual tanah dekat New Zealand ni sebab apa? Duit tak banyak sangat lah. Tapi sebab orang macam Edmund Santara, UMNO, PAS, bersatu, rampas mandat rakyat tahun 2020. Kan? Jadi dia ulang-ulang 22 bulan. Dia kata kalau kepada orang Melayu, dia kata kalau undi Pakatan Harapan, nanti China dengan India yang akan berkuasa. Ni kalau Segamat, UNES menang. Ni China ke India ni? Sekejap cakap Tamil, sekejap cakap Cina, sekejap cakap Melayu. Jadi saya tak tahu Melayu ke Cina ke India ni. Kepada orang Melayu dia kata kalau you undi Pakatan, undi PKR nanti dapat DAP. Kalau dapat DAP, nanti orang Melayu dekat masjid orang sudah tidak boleh azan. Sekarang tak boleh azan. Segamat boleh azan lagi kan? Kan boleh kan? Tanya je mana tahu kan. Dia punya tipu bohong itu, mana ada tempat dekat Malaysia ni yang orang tak boleh azan. Kawasan saya dekat Pandan. Pandan adalah kawasan campuran, 50% Melayu, 50% bukan Melayu. Ada kawasan bercampur, ada yang penduduk Cina, ada penduduk Melayu, ada surau. Dah berpuluh tahun saudara-saudari, surau tu boleh azan macam biasa. Dan sepanjang saya jadi ahli parlimen Pandan dahulu, saya tak pernah dapat sekali pun komplain daripada orang bukan Melayu yang komplain kata surau itu azan bising pagi-pagi.
Jadi yang buat cerita ni ialah UMNO Barisan Nasional PAS dengan Bersatu sebab dia takut kalau orang Melayu faham mengundi ni bukan soal Cina, bukan soal DAP, bukan soal perkauman. Mengundi ni soal boleh mentadbir dengan baik ke tidak. Kamu cerdik, rakyat bagus. Kamu rajin, rakyat selesa. Kalau kita ada menteri-menteri yang jujur, yang rajin, yang cerdik, maka yang akan dapat manfaat adalah rakyat. Dia takut benda itu. Sebab di kalangan dia ada yang bodoh, ada yang malas, ada yang sakau duit, ada yang macam-macam lah. Sebab itu dia tak nak rakyat fikir pasal menteri mana buat kerja, menteri mana rajin, apa nak buat untuk rakyat. Dia akan terus racun pasal rakyat tentang perkauman. Cuma dia lupa. Daripada Februari 2020 sampai sekarang dah masuk 33 bulan. Dia kata 22 bulan gagal. Sekarang dah 33 bulan. Bila rakyat fikir balik, di antara masa 22 bulan yang Pakatan Harapan menjadi kerajaan itu, banding dengan 33 bulan kerajaan PAS, UMNO, Bersatu, MCA, MIC, sebenarnya keadaan jauh lagi teruk masa 33 bulan berbanding dengan masa 22 bulan. Paling kurang masa 22 bulan kita telah berjaya menurunkan harga minyak dan harga minyak itu kekal rendah RM2.05 sampai sekarang, saudara-saudara. Kalau tidak kerana Pakatan Harapan, harga minyak itu dah naik lebih kurang RM4. Tapi sebab Pakatan Harapan dah tukar dasar bila kita mula-mula menang dahulu dan kita pastikan jangan naikkan harga minyak, harga petrol bila ada turun naik harga minyak di pasaran dunia. Kalau harga minyak mentah naik, bagi subsidi. Kalau harga minyak mentah turun, you turunkan harga. Jadi bila Pakatan Harapan dah buat, dia takut nak ubah sekali. Paling kurang, masa zaman PH dahulu, daripada Mei 2018 sampai sekarang, kita boleh merasa kebaikan harga minyak yang stabil dan rendah. Baik 33 bulan. UMNO, PAS, Bersatu, MCA, MIC berkuasa. Telur pun tak ada, saudara-saudari. Telur pun tak ada. Macam mana dia nak selesai masalah rakyat? Masalah telur pun dia tak boleh selesai. Rakyat Malaysia tak bodoh. Dia boleh fikir, aku dah hidup 50 tahun, tak pernah seumur hidup aku negara mengalami krisis telur. Tak pernah ada. Ini kali pertama kita ada masalah krisis telur. Krisis telur tak selesai lagi, datang krisis ayam pula. Ayam pun ada masalah, telur pun ada masalah. Kalau ayam dengan telur pun kamu tak boleh selesai, macam mana kerajaan UMNO, MCA, MIC, Bersatu, PAS nak selesaikan masalah-masalah yang lagi rumit? Contoh macam Yunes sebut tadi. Macam mana kita nak menghasilkan peluang pekerjaan untuk anak-anak di kawasan yang jauh daripada bandar macam Segamat. Takkan setiap tahun anak-anak kena keluar daripada Segamat, belajar di luar, dapat kelulusan, nak balik Segamat tak ada kerja, bekerja di KL pun tak dapat gaji yang baik, akhirnya duduk Segamat pun masalah, duduk KL pun masalah. Masalah itu jauh lagi rumit daripada masalah telur. Tapi kalau telur pun dia tak boleh selesai, apatah lagi masalah-masalah begini. Sebab itu, saya pun tahu pimpinan UMNO Barisan Nasional dan juga pimpinan Perikatan Nasional sekarang tahu mood rakyat itu adalah ke arah untuk menukar kerajaan yang baru. Sebab itu UMNO pun diam. Sebab itu juga dalam 2-3 hari, seminggu yang akan datang, kita akan dengar lebih banyak berita-berita perkauman, terutamanya daripada Perikatan Nasional.
Sebab Perikatan Nasional sekarang ada masalah besar. Kekuatan Perikatan Nasional hanyalah bergantung kepada undi Melayu kepada PAS. Bersatu ada masalah di seluruh Malaysia, jumlah sokongan kepada Bersatu sebagai parti tak sampai 5% pun. PAS ada lebih kurang 12-13%, campur Bersatu 5%, paling tinggi dia boleh dapat dalam 18 ke 20% undi. Itu pun hanya daripada orang Melayu. Jadi bila dia bertanding 3 penjuru di seluruh Malaysia, dekat Johor, dekat Selangor, dekat Perak, dekat Negeri Sembilan, akhirnya pertembungan itu adalah di antara PH dengan BN. Bersatu ni dah jadi nombor 3 tempat last sekali. Yalah, last sekali tu saya rasa GTA lah. Tapi tak apalah, GTA tu kita tak payah sentuh lah kan. Dalam keadaan itu, dengan keadaan sekarang, Perikatan Nasional hanya ada potensi untuk menang antara 20 ke 25 kursi je. Seluruh Malaysia. Dan kebanyakan daripada kursi-kursi ini adalah di negeri Terengganu sebab PAS kuat di Terengganu, di Kelantan sebab PAS kuat di Kelantan, dan di beberapa tempat di Kedah dan juga di beberapa tempat sikit je di Perak. Semua itu yang bertanding adalah kerusi PAS, bukan Bersatu. Lagi teruk daripada itu, di Kelantan dan di Terengganu, bila Perikatan Nasional bertanding di Kelantan, Terengganu dan juga di Kedah, tengok tak, dia tak pakai logo Perikatan Nasional. Dia pakai logo PAS. Maksudnya, Muhyiddin pun tahu, dalam keadaan sekarang, kalau Bersatu dapat 2-3 kursi pun, itu pun dah cukup baik. Tapi, lepas pilihan raya, secara rasmi di Parlimen, Perikatan Nasional mungkin ada 3-4 kursi saja yang logo Perikatan Nasional, sebab semua kursi yang bertanding pakai logo PAS dikira kursi PAS. Jadi Muhyiddin dah fikir, sekarang PH nampak ke depan, mungkin 80-90. Kalau PH 80 ke 90, maknanya BN lebih kurang 60 lebih ke 70. Sekarang Muhyiddin tersepit di antara semua kerana Muhyiddin pun tahu kalau ada peluang lepas pilihan raya, PAS tidak akan bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Kalau PAS dah menang sampai 18 kursi, 20 kursi atas logo bulan, bila nak bentuk kerajaan, PAS akan berkahwin balik dengan UMNO. Jadi sekarang, manusia yang paling malang adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kanan pun tak boleh, kiri pun tak boleh. Sebab itu dulu, dia minta sangat-sangat dengan kita nak buat khemah besar. Nak bekerjasama dengan PH. Sebab dia dah tahu dah dalam keadaan sokongan Melayu kepada Bersatu cukup rendah, dia bergantung kepada PAS. Tapi bila masuk pilihan raya PAS pakai logo PAS, lepas pilihan raya besar kemungkinan maka PAS akan bergabung dengan UMNO. Saya sebut semua ini kepada yang hadir dekat Segamat, kepada kawan-kawan yang Melayu, Cina, India, kepada yang menonton di luar, supaya kita berfikir panjang bila terutamanya yang Melayu, bila kita nak dengar cerita perkauman daripada Perikatan Nasional. Bayangkan Bersatu dengan PAS, sekarang ini beritahu kepada orang Melayu seluruh Malaysia, jangan undi PH sebab ini ada Cina. Dia ada gerakan, bukan Cina tau, gerakan. Dalam PN ada gerakan. Tapi untuk orang PAS dan juga untuk orang UMNO, untuk orang Bersatu, gerakan tu bukan Cina. Dia muka saja Cina tapi dia Melayu macam saya. Kan? Jadi sebab itu orang PAS
Kalau DAP tak boleh Cina. Kalau gerakan tak apa. Sebab dia muka saja Cina. Tapi dia sebenarnya Melayu. Jadi orang PAS dan orang Bersatu beritahu, jangan undi PH sebab ada Cina DAP. Dia juga beritahu kepada orang Melayu, jangan undi UMNO sebab UMNO ni jahat. UMNO ni banyak rasuah, UMNO ni rosak, UMNO ni tak macam PAS dan Bersatu sebab PAS dan Bersatu ni baik. Kalau orang Melayu atas pagar tak berhati-hati dengar cerita perkauman ini, saudara-saudari yang Melayu dekat luar, yang dekat Segamat ni, kalau bagi undi kepada PN, saudara-saudari akan kena scam, kena tipu. Dia sama macam kita order peti sejuk daripada Shopee nampak besar, mari-mari letak atas meja besar ni je. Kita semua dah kena dah. Dah kena, saya pernah kena. Dalam gambar besar, cantik, murah ni bagusnya. Datang-datang rupanya model besar ni. Sebabnya, bila PAS kata mereka melawan rasuah UMNO, bila PAS cuba yakinkan Melayu atas pagar, jangan undi PH sebab walaupun Melayu dalam PH ni mungkin tak ada rasuah dan sebagainya, tapi dia ada Cina. Dia cakap macam tu. Orang Melayu yang atas pagar kena cerdik. Sebenarnya rancangan PAS ialah untuk bergabung dan membentuk kerajaan selepas pilihan raya dengan UMNO. Jadi kalau orang Melayu kata saya tak sukalah UMNO, Zahid Hamidi ni teruklah, saya tak nak kasih sama PH, saya nak bagi dengan PAS dan Bersatu, you undi, you kena scam. Ingat undi Haji Hadi, dapat Zahid Hamidi. Jadi sebab itu pilihan raya ini cukup penting, terutamanya kepada pengundi-pengundi atas pagar semua kaum. Ini bukan soal perkauman. Ini soal masa depan kita. Saya tak apa, saya sebenarnya, saya dah rasa tua. Saya tak tahulah ni yang tua-tua kat depan ni, you tak rasa tua ke? Yunes okeylah muda. Yong Tau dah tua. Saya memang rasa tua. Saya tak nampak saya boleh nak kerja lagi melepasi umur 50 lebih, 57, 58. Orang lain saya tak tahu, saya kalau 57, 58 uncle, saya nak retire lah. Masa untuk berehat dengan anak. Cucu tak ada lagi lah, tapi dengan anak. Jadi, soal pilihan raya ini, ialah bukan soal kita. Kita dah tua. Dia soal anak-anak kita, soal yang muda-muda ini. Dan kita nak bentuk balik negara kita supaya anak-anak yang muda yang cerdik, terutamanya dari kawasan luar bandar, daripada kawasan yang jauh sikit macam Segamat ini, supaya mereka ada peluang yang sama. Sebab saya sendiri, orang tanya saya, you bising-bising kenapa? You hidup dah okey, belajar dah okey, kerja okey, you duduk diam-diam. Saya memang nak duduk diam-diam lah, saya tak nak campur. Tapi saya sendiri melalui proses itu, yang saya anak seorang Melayu kampung. Mak ayah pergi sekolah darjah 6. Bahasa Inggeris satu patah pun tak faham. Jadi saya faham daripada awal mak ayah saya beritahu, kita orang susah, kalau you nak hidup senang, senang saja. You belajar betul-betul, kerja rajin-rajin, buat kerja kena jujur, jangan ambil hak orang. You ambil hak orang, nanti Tuhan ambil balik hak you. Yang itu saya ingat daripada kecil sampai sekarang. Kerja jangan curi jam. Curi jam maksudnya curi hak orang. Buat bisnes, jangan curi orang punya sebab kamu ambil keuntungan orang lain, satu hari keuntungan kamu kena. Bila saya besar macam itu, saya pergi sekolah, saya belajar, pergi duduk negara Mat Saleh, duduk di UK sampai dekat 10 tahun. Sekarang dia orang buat bising, gaji saya mahal. Orang UMNO tak percaya. Jadi, dia sibuk tanya harta saya. Harta saya tak ada kena dengan rakyat, kan? Rakyat pun. Tapi tak apa, dia tanya saya jawab. Pengalaman saya, uncle nanti. Saya datang keluarga susah.
Saya belajar memang betul. Saya daripada darjah 1, peperiksaan pertama nombor 1 tiap-tiap penggal. Sampai ke sudah. Jadi saya dapat keputusan baik, dapat beasiswa pergi luar negara. Saya kerja dekat London. Bila saya balik, masa itu negara kita ini masih lagi ada peluang yang baik untuk budak-budak yang rajin, yang cerdik. Saya balik daripada London, umur 26, terus jadi manager, gaji 11,000, 26. Bila confirm saya jadi manager, gaji saya 11,000. 1 tahun lepas itu saya naik pangkat lagi, daripada manager saya jadi ketua bahagian. Bila you jadi division head, daripada 11,000 jadi 25,000 ringgit tiap-tiap bulan umur 27. Masa itu saya dekat oil and gas 1 tahun. Kerja gaji 25,000 tiap-tiap bulan. Akhir tahun dapat bonus 1 tahun. Jadi kalau gaji 25,000, gaji di akhir tahun 50,000. Umur saya 27 tahun. Jadi saya tahu apa maknanya kalau kita berada dalam suasana yang orang yang rajin, orang yang jujur, orang yang nak buat kerja betul-betul dapat habuan yang sebenarnya. Masalah kita, negara kita tak macam itu sekarang. Kalau ada anak-anak daripada segamat yang cerdik, anak India yang miskin tapi cerdik, anak Melayu yang miskin tapi cerdik, anak Cina yang miskin tapi cerdik, dia kerjalah macam mana pun, pandailah macam mana pun. Saya tak rasa dia akan dapat peluang yang saya dapat masa umur 20 lebih. Sebab itu pilihan raya ini ialah mengenai mereka. Sebab jadi tanggungjawab kita yang lebih tua ini untuk memastikan setiap yang susah itu tanpa kaum, kalau dia cerdik dan dia rajin dan dia jujur, kita kena bantu dan kita kena bentuk ekonomi kita supaya mereka bila mereka kerja kuat, mereka boleh jadi kaya raya. Bila dia kaya, dia balik kampung dan segamat, orang segamat manfaat daripada kejayaan dia. Dulu-dulu benda tu boleh berlaku. Sebab itu orang kata banyak orang kaya Cina, Malaysia ada kat Batu Pahat. Asal Batu Pahat, duduk Kuala Lumpur, buat wang di Kuala Lumpur, bawa duit kembali ke Batu Pahat. Dulu. Sekarang tak boleh dah lagi. Yang kaya-kaya sekarang duduk dekat hotel Kajang sebab lepas curi duit. Sekarang. Sebab itu kita kena ubah budaya negara kita. Kita kena yakinkan yang muda-muda bahawa jalan untuk kaya itu ialah dengan bekerja betul-betul, jujur betul-betul, rajin betul-betul. Bila kita berjaya buat begini, barulah yang muda-muda ini tak nak dekat dengan rasuah. Sebab rasuah, tak kira kamu Cina ke, kamu India ke, kamu Melayu ke, kalau sesiapa itu kaya dengan rasuah, dia kaya dengan malas. Dia dapat duit mudah sebab dia rasuah, dia akan jadi malas. Duit itu banyak macam mana pun, duit itu juga akan mudah hilang lepas itu. Ayah mungkin kaya, anak kurang kaya, cucu memang papa kedana lepas itu. Sebab dia tak mampu untuk bina perniagaan sendiri, untuk bekerja sendiri. Sebab budaya kita yang dah lama melibatkan rasuah UMNO Barisan Nasional ini, kalau ubah sekarang, yang akan jadi mangsa ialah anak-anak cucu-cucu kita. Jadi, kena balik dah ni kan. Saya nak pergi ke JB, esok mula pukul 7 pagi. Korang tak apa, korang balik tidur. Kita orang 2 minggu ni, habis malam sampai tidur pukul 3, pukul 6 bangun, pukul 7 keluar. Tiap-tiap hari kan. Jadi saya nak minta begini. Segamat ini ialah kerusi yang cukup penting untuk kita. Segamat juga, dia sama macam pandan. Melayu 50%, bukan Melayu 50%.
Cuma Melayu dekat Segamat, ada yang Peneroka, ada yang kampung. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, tak beritahu yang muda-muda, tak maklumkan, mereka mungkin akan termakan dengan hasutan dan juga mainan perkauman UMNO, PAS dan Bersatu. Jadi untuk kita beberapa perkara yang kena berlaku. Pertama, yang bukan Melayu kena keluar beramai-ramai, panggil semua anak yang dekat Singapura, yang dekat Kuala Lumpur, yang dekat Seremban, balik untuk mengundi 19 hari bulan November ini. Boleh ke tidak? Chinese, Indians, is call for duty. It's time kita keluar ramai-ramai supaya yang Melayu, Cina dan India dalam Pakatan Harapan kita bagi sokongan ke arah sebuah negara yang baru bila kita menang kerajaan insya-Allah 20 November. Yang Melayu ni terutamanya yang abang kakak pak cik yang hadir ni kan. Dulu pilihan raya yang lepas-lepas kita selalu cakap kepada yang muda-muda dekat Kuala Lumpur yang Melayu, you balik kampung, tolong cakap dengan mak ayah, tolong undi PH. Sekarang terbalik. Sebab kita ramai pengundi-pengundi Melayu yang akan mengundi buat kali pertama. Yang umur 18, yang umur 19, yang umur 20, dia mungkin tidak ambil tahu sangat tentang perbezaan parti-parti. Dia mungkin hanya dengar hasutan pasal PH ni Cina. Cina ni DAP. DAP ni macam. Jadi kalau ibu bapa tak beritahu dia mungkin akan mengundi mengikut sentimen perkauman. Jadi kita perlukan seberapa ramai ibu bapa, baik yang di Segamat dan baik yang mendengar dekat luar, sekarang terbalik. Kita perlukan ibu bapa, bukan pujuk, tolong bagi arahan kepada anak-anak yang muda, mesti undi PH, kalau tak undi PH nanti kena rotan. Kan? Yang muda-muda. Beritahu kepada mereka, sebab kita juga tahu bahawa kumpulan penyokong PH yang paling besar ialah kumpulan di dalam umur 40 ke 55 tahun. Yang Melayu, Cina, India semua sama. Kalau umur dah masuk 40 tahun, selalunya akan sokong PH. Bukan sebab apa? Sebab kita dah merana lama. Kita faham ekonomi teruk, gaji teruk, bayar cukai teruk, kena saman. Kita tengok orang curi duit, kita marah. Jadi umur 40 hingga 55 tahun adalah kumpulan pengundi Melayu, Cina, India yang paling kuat menyokong PH. Yang baiknya, kebanyakan daripada orang yang umur 40 ke 55 tahun ini, dia ada anak-anak yang akan mengundi buat kali pertama dalam PRU ini. Anak umur 18, anak umur 19, anak umur 20. Jadi tanggungjawab kita ibu bapa. Anak saya tak boleh lah. Anak tahun tak boleh mengundi. Yang ada anak, beritahu kalau kita berjaya buat ini, insya-Allah saudara-saudari, kita akan berjaya melepasi angka 90 ke arah 100 kerusi parlimen. Kita menang di Segamat, kita menang di Sekijang, kita menang di utara Johor dan kita buktikan sekali lagi seperti mana dalam PRU yang lepas, perubahan yang datang daripada Johor inilah yang akan mengubah kerajaan di Putrajaya. Boleh? Okey, dah boleh. Saya pun dah kena berehat. Sekarang pun tinggal 3 minit. Jadi kita tutup macam ini. Sama macam tadi. Kita kena ada semangat. Kita boleh buat. Saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut Malaysia. Saya sebut kita, saudara-saudari sambut boleh. Okey? Ayuh. 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 Kita. InsyaAllah saya akan tengok saudara Yunes dan jumpa Dr. Zaliha
sebagai ahli-ahli parlimen yang baru dalam tempoh 2 minggu dari sekarang. Thank you very much. Selamat malam. Nandri Vanakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.